Bismillahirrahmanirrahim. Mutaffifin artinya orang yang, sini dia sebut orang yang curang dalam timbangan dan sukatan bagi mereka yang berniaga lah. Jadi Allah sangat marah kepada orang yang zalim macam ni. Awal-awal lagi Allah sebut wailun lil mutaffifin. Kecelakaan yang besar. Celaka. Celaka yang besar. Lil mutaffifin, bagi orang yang sini curang. Curang sini maksud dia curang dalam menimbang dan menyukat dan mengukur dan sebagainya. Allazina idza talu 'alan nasi yastawfuna. Siapa al-mutaffifin? Iaitu allazi, orang yang idza talu, apabila dia, sini dia terjemah menerima sukatan. Maksudnya dia membeli dalam bentuk sukatan. Membeli barang dalam bentuk sukatan. Idza talu 'alan nas, dari orang lain. Maknanya ala ni makna min, daripada orang lain. Maka yastawfuna, mereka minta supaya dicukupkan sukatan. Wa iza kaluhum, bila mereka menyukat untuk pembeli ataupun mereka menimbang. Atas ni tak ada kan? Atas ni sukat je. Menimbang tak ada. Ahli tafsir kata boleh dikiaskan yang atas ni kepada yang sini. Ini kita namakan kepelbagaian penyampaian. Ada masanya bertalu-talu datang perkataan tu okey. Ada bertalu-talu ni tak okey. Jadi sini buat satu aja, sini buat dua. Tapi maksudnya dua-dua. Apabila mereka kaluhum, mereka menyukat, bukan menyukat mereka, menyukat orang ramai, bukan, menyukat untuk orang lain kepada pembeli. Ataupun wazanuhum, ataupun mereka menimbang, bukan menimbang orang ni, menimbang bagi pihak pembeli. Anas tadi kan? Maka mereka yukhsiruna, mereka menguranginya. Mereka kurangi, mereka mengurangkan sukatan ataupun timbangan. Dua yang biasalah. Yang lain tu boleh dikiaskan pembelian dalam bentuk apa? Yang berbentuk ukuran ke apa. Ala, tidakkah? Ala ni tidakkah? Tidakkah mereka itu ulaikan? Tidakkah mereka itu yazunnu, menyangka ataupun yakin? Apakah mereka tidak yakin? Annahum, bahawa mereka itu akan mab'utsuna, akan dibangkitkan. Kerana Allah memang marah pun buat zalim kepada orang ni. Walaupun sedikit kan, tak berapa nampak ni. Ambil sikit je. Sukat kalau nampak jelas tu, orang sedar lah. Tapi mestilah sikit kan. Supaya orang tak sedar kan. So walaupun sikit tak boleh. Apatah lagi, banyak. So mereka akan dibangkitkan bila? Liyaumin azim. Limana fi yaumin azim. Pada hari yang besar. So hari yang besar artinya hari kiamat, hari huru-hara. Okey, dijelaskan lagi hari ni ialah hari yang mana mereka ni dibangkitkan ni kan. Pada hari kiamat yang besar, dan pada hari yakumun nasu li rabbil alamin, manusia akan menghadap. Asal mana qama, berdiri manusia li rabbil alamin. Li untuk menghadap kan. Menghadap tak ada perkataan sini. Ditambah je. Menghadap mana tafsir tu? Menghadap Rabbi, Tuan. Pemilik ni, Rabb, pemilik al-alami ni makhluk. Sekalian alam ni kita panggil makhluk. Kalla, tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah tadi. Kalla, tidak sekali-kali. Maknanya tidak sepatutnya sekali-kali mereka melakukan perbuatan sebegitu. Kerana Allah akan catatkan setiap amalan kan. Jadi amalan tu, amalan orang yang buruk ada catatannya. Amalan yang orang jahat ada catatannya. Jadi Allah kata, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab suratan amal. Maknanya kitab suratan amal. Sini tak ada suratan ni. Maknanya kitab maksudnya kitab amalan orang-orang yang fujjar, orang-orang yang berdosa, lafi sijjin, di dalam satu kitab yang khusus nama dia sijjin. Maknanya catatan amalan orang yang jahat ni ada dalam kitab yang khusus dinamakan dia sebagai sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Ini sirah takjub. Mu tahu tak apa itu sijjin? Artinya kamu tak tahu apa itu sijjin. Aku akan jelaskan apa itu sijjin. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia sijjin itu. Terjemahan di bawah ni ikut mafhum ayat. Tapi maksud dia, sijjin suatu yang menakjubkan dan menidakkan. Kamu tak tahu apa itu sijjin.
Maknanya benda yang besar lah ni. Sijil itu ialah kitabun marqum. Banyak tafsir dia, salah satunya tempat. Kitabun marqum ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas. Ni tempat simpanan dia. Yang marqum, yang menghimpunkan amalan-amalan orang yang berdosa, yang dilakarkan. Rakam mana maktum, yang memang ditetapkan khusus, yang menghimpunkan amal-amalan orang yang berdosa. Wailun, kecelakaan besarlah. Besar ni tambahan je. Sebab wailun tu ada nakirah di situ. Nakirah artinya besar. Wailun azimun. Kecelakaan yang besar. Yauma izin, pada hari itu. Hari kiamat. Lil mukadzibin, kepada orang yang mendustakan apa yang Allah nyatakan adanya hari kiamat, adanya pembalasan, adanya kitab sijil, iaitu orang yang yukadzibuna, orang yang mendustakan tentang yaumiddin. Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah pun yaumiddin hari akhirat kan, hari kiamat. Orang yang mendustakan hari akhirat, hari pembalasan. Akhirat apa tujuannya? Mestilah pembalasan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidaklah mendustakan tentang kebenaran ataupun hari akhirat tadi, melainkan kullu mu'tadin, setiap orang yang melampau. Mu'tadi, melampau lagi berdosa. Tulis ini yang amat derhaka. Idza tutla alaihi ayatuna, ni sebab apa banyak dosa sangat ni? Mengejek. Idza tutla alaihi, apabila dibacakan kepadanya. So bahasa Melayu kita tak perlulah atasnya. Tengok keadaan. So bila dibaca kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, qala, dia berkata, ini dongingan. Ini tak ada sini. Ini difahami daripada bahasa Arab. Sepatutnya ada ini. Ini asatirul awwalin, ini dongingan orang-orang dulu kala, awwalin. Kalla, penafian kan? Dua makna kalla, satu makna tadi penafian, satu makna sesungguhnya, sebenarnya. Kalau sebenarnya, so dia terus dengan ayat ni. Kalau kalla, dia ada kait dengan atas. So kalla sebenarnya, bal, sebenarnya ayat-ayat itu tidak ada cacat celanya. Bal, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayat Quran tak ada apa-apa pun, tapi yang mereka tak boleh terima tu ialah sebab mereka dikuasai oleh hubbud dunia, cintanya mereka kepada dunia. Bal rana artinya menguasai. Ala qulubihim, atas hati mereka itu apa yang menguasai? Ma kanu yaksibun, apa yang mereka usahakan. Perkara dunia lah. Urusan dunia mereka itu menguasai hati mereka, menyebabkan mereka tak boleh terima kebenaran. Kalla. Kalau yang kalla sini terjemahannya jangan kan? Artinya penafian. Kalau kalla sini mana sebenarnya? Tengok konteks. Kalla, jangan. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Jangan lagi mereka berlaku demikian. Maknanya tidak sekali-kali tidak. Janganlah mereka buat macam tu. Kalau tidak, an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini terbalik ayatnya. Sepatutnya sesungguhnya mereka lamahjubuna. Mereka akan dihijab, akan didindingi daripada Tuhan mereka. Sini ada tafsiran dia, daripada rahmat Tuhan mereka pada hari tersebut. Pada hari tersebut mereka akan dihalangi daripada menerima rahmat Tuhan mereka. So, orang yang buat jahat ni dan mengejek-ngejek Al-Quran, kebenaran, so Allah haramkan mereka daripada mendapat rahmat Allah di hari akhirat. Sedangkan orang mukmin kan banyak buat dosa kan, tapi di hari akhirat dapat rahmat Allah Ta'ala, pengampunan, boleh masuk syurga. Summa innahum lasalul jahim. Balasan mereka bukan hanya setakat dihalang daripada mendapat rahmat Allah, malah fizikal pun kena juga. Summa, kemudian innahum, sesungguhnya mereka, la tu tambahan, salu je. Sesungguhnya mereka ini akan masuk salu, masuk dan terbakar dalam al-jahim, dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadha alladhi, this is, ini dia yang kuntum dulunya kamu
tukadzibuna, mendustakan bihi, tentangnya. Inilah benda yang kamu dustakannya. Kamu dustakan adanya azab. Sekarang ni kamu sekarang merasai azab. Kalla. Tengok. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya. Haqqan lah kan? Benar sekali. Benar sekali. Inna kitabal abrari. Sesungguhnya kitab suratan amal. Kitab amalan lah. Kitab amalan orang yang baik-baik ini kita panggil abrar. Orang yang berbakti, taat, buat kebajikan. Abrar. La fi illiyin. Kalau tadi fi sijin. So nama khusus bagi kitab mereka ni illiyin. Adalah didaftarkan dalam illiyin. Oleh kerana besarnya benda ni, maka diajukan soalan dalam bentuk pengingkaran. Mu tahu tak apa benda tu illiyin? Artinya kamu tak tahu illiyin. Apa benda? Aku nak beritahu. Wa ma adraka ma illiyuna. Apakah yang memberitahu kamu tentang apakah dia itu illiyun? Illiyun, illiyin sama. Cuma masalah grammar je. Kitabun marqum. Ia sebuah kitab ataupun tafsiran dia sini tempat. Ia merupakan tempat, tempat tu kena tambah sendirilah. Tempat tersimpannya kitab yang marqum. Catatan, kitab ni catatan kan? Markum yang jelas, nyata. Tapi maksud markum ni yang dilakarkan. Raqamah kan. Dilakar, bila ditulis ni, maknanya dia dah tetap lah. Bila ditulis, maknanya benda tu tetap. Yashhaduhul muqarrabuna. Syahidah yashhadu, menyaksikan. Akan menyaksikannya al-muqarrabuna, yang mereka yang didekati di sini, maksudnya malaikat. Malaikat yang didekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini dia terjemah yang didampingkan Tuhan di sisinya. Artinya yang didekatkan. Innal abrara. Adapun orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang tadi berbakti, buat amalan kebajikan, taat kepada perintah Allah, lafi na'im, akan berada di dalam syurga. Yang na'im ni yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian adalah nak suruh manusia ni rasa ghairah bila Allah sebut tentang sedikit tentang nikmat tu. Macam mana gambaran nikmat dalam syurga tu? Alal araiki yanzurun. Mereka ni, abrar ni, alal araki. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Di atas sofa-sofa di mana mereka yanzuruna. So, mereka melihat. So ada tafsir yang mengatakan mereka melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang tak pernah mereka rasa dan lihat. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ. Ta'rifu. Boleh refer kepada Nabi Muhammad, boleh refer kepada siapa saja yang membaca ayat ni, kamu. Supaya nampak orang semua semangat nak dapatkan syurga kan. Kamu melihat pada wajah mereka, fi wujuhihim, adanya nadratan na'im, adanya cahaya kenikmatan. Cahaya kenikmatan. Nadratnya segar, muka tu segar, ceria. Na'im. Na'im tadi kenikmatan syurga tadi kan. Ada lagi tafsiran penitilannya. Yusqawna min rahiqin. Mereka diberi minum daripada arak. Kerana di dunia diharamkan arak, maka di akhirat dapat arak. So arak yang maktum. Asalnya makna maktum yang dimeteraikan, yang disilkan, yang telah dicopkan. Yang ni milik golongan abrar. Orang lain tak boleh sentuh. Maktum. Atas dunia ni pun ada kan, yang ni khas untuk VIP saja. Sana pun yang ni untuk abrar saja. Khitamuhu misk. Dia punya enak minuman dia tu, khitamuhu, yang akhir sekali bila dah selepas teguk tu kan, akan keluar bau tu. Bau tu miskun. Bau seperti kasturi. Wa fi dhalika, pada yang demikian dengan nikmat-nikmat yang banyak ni, pada kenikmatan yang banyak-banyak ni, hendaklah kamu berlomba-lomba lah untuk mendapatkan yang ni. Artinya tinggalkanlah amalan yang kamu anggap benda tu sikit aja dosanya. Ambil sikit aja, ya hak orang tu ambil sikit aja. Orang rasuah kan, sikit aja RM10, RM20 kalau golongan yang rendah-rendah ni. Kalau yang atas tu memang banyak-banyak pun. Wa fi dhalika, maka falyatanafis, hendaklah berlomba-lomba. Berlomba setinya berlomba-lomba untuk memperolehkan
kenikmatan itu. Al-mutanafisun, orang yang berlomba. Kan dunia ni kita berlomba-lomba untuk dapatkan kenikmatan. Hendaklah berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan. Ini tafsiran aja lah. Yang ingin merebut, sini kan berlomba-lomba untuk dapat apa? Untuk mendapat kelebihan dan kesenangan. Okey, tambah lagi ni. Sifat kepada minuman tadi. Wa mizajuhu, campuran dia pula daripada tasnim. Ada yang katakan tasnim ni maknanya campurannya dia daripada atas. So air itu mari daripada atas. Masuk dalam gelas kita. Ada orang curah lah. Mari daripada atas. Ainan. Jadi atas tu, tasnim tadi, ialah mata air. Maksud dengan tasnim ni ialah mata air. Yang daripada atas, yashrabu biha al-muqarrabun. Yang mana orang yang didekatkan ataupun yang didapingkan di sisi Tuhan tadi, dia akan minum. Bukan dengannya sini. Minum daripadanya. Minum daripadanya. Tapi oleh kerana syaribah ni minum, bukan minum saja-saja kan. Minum untuk kelazatan. So kalau kelazatan tu pakai B lah. Minum ataupun mendapat kelazatan dengannya. Bukannya minum dengannya. Minum dengan gelas, bukan minum air tu. Minum daripada kan, daripada telaga, daripada tempat tu. Dia panggil minum daripada. Bukannya minum dengan. Kalau dengan, mestilah minum dengan gelas. Tapi oleh kerana syaribah ni makna dia lazat, maka Quran guna bi. Okey, itu untuk orang yang abrar. Untuk orang yang melakukan jenayah kezaliman. Innal ladhina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang ajramu, yang derhaka, yang terlibat dalam jenayah di sini. Kanu adalah mereka minal ladhina amanu, dulu mereka ni yadhakuna, mentertawakan. Dia pakai min, mentertawakan orang-orang yang beriman. So min tak perlu diterjemahkan. Sesungguhnya orang yang berdosa ni, yang derhaka ni, so mereka mentertawakan orang-orang yang beriman semasa di dunia. Wa idza marru, mereka ketika di dunia, apabila mereka melalui orang-orang yang beriman. Idza marru bihim, mereka yataghamazuna, mereka mengerling, memejam, celikkan mata. Maknanya menyindir dengan sesama mereka dengan kerlingan mata. Sama ada kelopak mata ataupun keningnya. Wa idzan qalabu ila ahlihim, wa idzan qalabu ila ahlihim, apabila mereka kembali kepada kaum keluarga mereka, in qalabu fakihina. So mereka kembali dalam keadaan mereka gembira. Gembira kerana seronok kerana telah mempersenda-sendakan orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu, apabila mereka melihat orang yang beriman, mereka akan kata, qalu, inna, sesungguhnya haula'i, mereka ni, mereka yang beriman ni, ialah dhalun, orang yang tersesat. Orang yang tersesat daripada agama kita, daripada menyembah berhala kita. Wa ma ursilu alaihim hafizina. Kemudian Allah sindir mereka. Oh, kamu ni duk bicara hal orang yang beriman. Kamu sibuk tentang orang yang beriman. Padahal kamu tidak dikirimkan untuk menjaga hal ehwal orang beriman. Wama ursilu, padahal mereka tidak diutus. Wama ursilu, mereka tidak diutus sebagai hafizina, sebagai penjaga atas orang yang beriman. Menjaga orang-orang yang beriman. Tak perlu peduli. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Balasan kepada mereka mentertawakan tadi, di hari akhirat, Allah balas balik. Hari ni, hari kiamat ni, hari pembalasan ni, الَّذِينَ آمَنُوا, orang yang beriman akan يَضْحَكُونَ, mentertawakan, مِنَ الْكُفَّارِ, orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Ni baru mereka tengok orang kafir tadi kan, dia dalam neraka. So mereka akan duduk di atas pelamin-pelamin, dipan-dipan sofa-sofa ataupun katil-katil yang zuruna, sambil mereka itu melihat. Melihat sini tak disebutlah melihat apa. Dalam tafsir sebut melihat orang-orang yang kena azab, adalah lubang dia, dinding dia ataupun tirainya. Di hari akhirat serba mungkin kan.
bagaimana Allah nak memperlihatkan orang yang diazab. Kita pun sekarang ni macam-macam boleh buat dengan adanya teknologi-teknologi yang macam-macam ni. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alu, untuk menambahkan kegembiraan mereka, mereka ditanya. Untuk menambahkan kegembiraan orang mukmin, mereka ditanya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alu, adakah diberi pahala kepada orang kafir terhadap ma kanu yaf'alu, apa yang mereka telah lakukan di dunia. Okey, sekarang ni habis, kita masuk jalan lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mutaffifina. Wailun. Tafsir kepada wailun. Wailun dia kata kalimatul azab. Kalimah azab. Kalimah yang digunakan untuk menyatakan azab. Ataupun dengan kata lain, kalimah untuk mendoakan kecelakaan. Satu tafsiran dia. Yang kedua, wailun tu sendiri ialah proper name, sebuah wadin di neraka Jahannam, fi Jahannama. Jadi oleh kerana kita mula sini kan, dia bahasa Arab, kita tak boleh mula dengan nakirah. Dia kena proper name. Kalau kita maknakan wailun tu sebagai wadi, tak ada masalah lah. Wadi di hari akhirat tu, wadi di neraka Jahannam tu, ialah milik orang yang melakukan mutaffifin, curang dalam timbangan dan juga sukatan. Kalau kita kata wailun di sini, makna dia celaka, ini akan jadi nakirah. Dia hanya boleh berfungsi sebagai mubtada, yakni boleh diizinkan sebagai nakirah jika dia bermakna doa. Semoga celakalah dengan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang curang dalam menyukat dan menimbang. Yang ini keterangan dia ialah sifat kepada al-mutaffifin. Taffa, kalau kita buka kamus, dia taffa. Kemudian akan jadi taffafa. Taffafa yutaffifu, mengurangkan. Alladhi izaktalu, yang apabila mereka iktalu, mereka membeli dengan menggunakan sukatan. So membeli, ala ni dia guna min. Membeli daripada manusia kan. Membeli daripada orang lain. Maka, jawab kepada iza ni, maka mereka akan istaufa. Yastaufi. Jamak dia yastaufuna. Maka mereka akan minta. Minta. Tolak. Ada sing tu maknanya minta. Minta agar disempurnakan ataupun dilebihkan al-kaila, sukatan. Jadi timbangan boleh dikiaskan dengan ayat selepas. Dikiaskan dengan ayat selepas ni yang ada menyebut timbangan. Jadi sini iktala lah. Iktala. Ifta'ala. Macam ishtara kan. Sama bab dia tu. Wa iza kalu, yang ni kala. Patutnya kala lahum, menyukat untuk mereka. Dia selaku penjual. So, selaku penjual, dia akan menyukat untuk orang yang pembeli. Tapi ayat Al-Quran guna, wa idza kaluhum, apabila mereka menyukat orang ramai. Orang ramai kena sukat, mana boleh kan? Jadi sebab itulah ditafsirkan dengan kalu lahum. Mereka menyukat untuk pembeli. Lahum. Au wazanuhum. Sama juga. Ataupun menimbang. Mestilah menimbang untuk kan. Bukan orang tu kena timbang. Wazanuhum. Ataupun mereka menimbang untuk. Wazanu lahum. Untuk pembeli. Maka akhsara yukhsiru. Mereka akan mengurangkan. Yukhsiruna kalau tak faham. Anqasa yungkisu. Yungkisuna. Mengurangkan kai lah. Yang untuk yang ni kai. Sukatan. Untuk yang ni timbangan. Awil wazna. Ala. Ala kan ada dua kan. Satu ala bermakna dengar ni, dengar ni, dengar ni. Itu kita panggil ala istiftah. Dengar ni, dengar ni. Tambih. Satu lagi ala dia satu-satu. A, apakah? La, tidak. Mana istifham? Apakah tidak? Istifham. Istifhamu
Istifham ni banyak guna dia. Tanya ni kan. Ada tanya sindir, ada tanya nak puduh, nak menghina. Istifhamu sini taubih. Tanya tapi tujuan dia untuk menghina. Istifhamu taubih. Kenapa? Kenapa tak fikir je? Kenapa tak yakin? Sepatutnya kena yakinlah. Hina sungguh kamu ni. Ala yazunnu. Zanna yazunnu ada dua maksud kan? Satu menyangka, ada syak. Satu lagi mana yakin. Yatayaqqanu. So apakah mereka tidak yakin gitu kan? Ni ulaika ni, mereka ni. Mereka itu, apakah mereka itu tidak kan? Ini tu apakah? Ulaika mereka itu la tidak yazunnu yakin bahawa annahum, bahawa mereka akan mab'usuna, akan dibangkitkan. Itu kalau makna yakinlah. Kalau kita ambil makna yazunnuna, maknanya sangka, apakah mereka ni setelah jelasnya kenyataan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala depan mereka tu, so apakah mereka itu tak ada ragu-ragu sikit untuk mula mula memikirkan tentang bahawa mereka itu akan dibangkitkan? Tak ada keraguan sikit, kecondongan sikit untuk mempercayai mereka akan dibangkitkan. Li tadi mana fi. So untuk orang yang pandai bahasa Arab ni, dia labuddah seharusnya mengaji Mughni Labib. Kerana Mughni Labib ni banyak dia akan menghuraikan huruf-huruf yang kadang dia bermakna macam ni, kadang dia bermakna macam ni. Kan? Macam li, makna dia fi. Dibangkitkan pada hari. Kalau tidak akan diterjemahkan dibangkitkan untuk hari azim, hari yang besar. Sedangkan di sini yauma kan, pada hari. Sepatutnya sini pada hari jugalah. Liyaumin azim, akan dibangkitkan pada hari yang besar. So li itu makna fi. Fi yaumin azim. Tafsirnya hari azim itu ialah wahwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian diulangkan balik. Kita panggil badal lah. Badal maknanya kita ganti. Yang ni tak apa jelas ni. So kita pakai yang ni pula. Yauma. Jadi ini boleh ganti. Kalau tak nak pakai yang ni, pakai yang ni. So dia punya amil sama juga. Sini mabus. Akan dibangkitkan pada hari. Akan dibangkitkan pada hari. Mab'usuna, mereka akan dibangkitkan pada hari, kita panggil badal lah dari segi grammar. Min mahalli liyaumin. Ini grammar penting dalam bahasa Arab ni. Grammar penting. Belajar bahasa Arab ni untuk tafsir Quran tak perlu sangat jadi sastrawan baca tu. Buku-buku kita kata nak suruh sebelum belajar Quran ni kita nak baca Arabic literature sebanyak-banyaknya kan. Kalau kita baca tafsir, kalau grammar kita lemah, hampir kita tak boleh baca buku tafsir. Sebab tafsir ni ialah menjelaskan bagaimana susunan ayat Al-Quran tu, barulah boleh faham. Untuk orang awam ni dia lain. Yang tak belajar bahasa Arab kan, yang tak ada Arab, dia kita ceramah, beri kesedaran. Tapi untuk yang kalau kita tengok teks ni, kita nak tahu lah ayat ni apa dia punya ni, terbalik, tertunggang, terbalik. Itu kita nak tahu kan, supaya terjemahan kita tu betul. Dan bila kita baca Quran, kita faham Quran ni maksud dia gini. Kita panggil badal kan. Tapi badal dia tu min mahalli, badal kepada tempat. Kadang badal ni makna ganti. Ni ganti word by word lah. Sini ganti sini. Sekarang ni ganti dia lain. Yang ni bagi atas. Yang ni bagi bawah. Yang ni. Tapi sini status dia sebenarnya bagi atas. Sebab dia zaraf. Sebab dia guna fi. So zaraf, fi, kita boleh ganti. Kalau malah guna fi, kita ganti dengan bagi atas. Dia sama. Jadi yauma. Sebab tu dia kata ganti kepada ini. Ganti kepada mahalli. Tempat. Sini tempat dia, status artinya tempat. Ganti tempat, sini tempat nasab. Ganti kepada tempat liyaumin. Tempat liyaumin ni adalah tempat nasab. So, bila ada nasab, mana bagi atas, tempat dia sepatutnya bagi atas, maka mesti ada penasab dia. Apakah yang penasab dia? Mestinya ada amil. Kata perbuatan. Ataupun yang semakna dengan kata perbuatan. Jadi, penasab dia, fanasibuhu, ialah lafaz mab'usuna. So, bila dia kata penasab dia, jadi terjemahan kita kena mula dengan mab'usun.
dibangkitkan pada hari. Artinya hari ini berkait dengan musuh, bukannya dengan perkataan-perkataan lain yang ada atas tu. Pada hari di mana yakumun nas, manusia akan bangun. So, bangun mestilah daripada kubur kan. Yakumun nasu min kuburihim, daripada kubur mereka. Kerana, so li ajli sini. Li ajli. For the sake of. Demi ataupun kerana Rabbil Alamin. Kerana pemilik sekalian alam. So, alam ditafsirkan dengan khalaik. Makhluk-makhluk Tuhan. Al-khalaik. So, li ditafsirkan dengan li ajli. Demi. Ataupun kerana. Kerana perintah. Bi amrihi, kerana perintah Tuhan. Mereka ni bangun daripada kubur ni, bukan Allah perintah kepada malaikat suruh bangunkan mereka. Kerana perintah lah. Bi amrihi. Dan untuk apa? Lagi. Li hisabihi kan? Untuk Allah menghitung. Allah menghisab. Ni li amrihi, li amrillahi, wa hisabillahi, wa jazaillahi. Untuk Allah balas, untuk Allah hitungkan dan untuk Allah balas. Li ajli amrihi wa hisabihi wa jazaihi. Kalla. Kalla ada dua makna kan? Satu makna tidak sekali-kali kan? Bahkan sebaliknya. Yang ni satu lagi makna benar-benar sekali. Haqqan. So kalau benar sekali artinya ayat ni, kalla ni dia berkait dengan sini. Tapi kalau kalla tidak, maknanya dia berkait dengan sebelah ni. Jadi dia kena full stop sini. Yang ni bukan full stop situ lah. Maknanya ini ayat baru sini. Kalla, sebenarnya, truly, pastinya, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab di sini, mana tadi kitab di sini, kitab mana satu je kan, tapi dia jins sini maknanya banyak lah, banyak kitab, orang ramai kan. So kutubah, sesungguhnya kitab-kitab amalan, kena tambah amalan lah sini. Kitab-kitab amalan orang-orang fujar ni adalah orang kafir. So tafsir kepada kitab ialah kutub, yang sini fujar ni sebelum dia ada amalan. Maknanya kitab-kitab amalan orang-orang kafir. La tu kerana ada inna biasanya kena ada la untuk penguatan, untuk menguatkan. Jadi tak perlu terjemah lah kan. Sesungguhnya kitab-kitab amalan orang-orang yang kafir tadi berada dalam sijin. Sijin ni banyak tafsiran, sebab tu dia kata kila, ada orang kata, ada ahli tafsir kata kila dikatakan huwa kitab, ya, sebuah kitab yang jami'un, yang mengumpulkan li a'mali syayatin, amalan-amalan orang-orang, amalan-amalan syaitan dan orang-orang kafir, al-kafarah. Maknanya yang ni kan, yang ni besar gitu. Ni kitab besar. Kemudian ni kitab kecil. Hak Fujar ni, kitab dia ada duduk sini. Tapi yang sini semua yang bersalah kan. Ni kitab sini ni, semua kitab orang-orang yang bersalah. Jadi Allah kata, kitab yang ni, Fujar kafir ni, ada bersama-sama dengan kitab amalan syaitan dan juga orang-orang kafir. Ini satu pendapat kan. Wakilah dikatakan juga, dia kata kitab orang Fujar ni, qila huwa makanun. Sijin ni duduk di tempat. Sijin ialah makna dia tempat yang asfala. Makanun, huwa makanun. Dia adalah satu tempat yang duduk asfala, yang berada di paling bawah bumi. Asfalal ardi. Artinya fi asfali ardi, la, bumi yang ke-7. As-sabi'ati. Dikatakan bumi pun macam langit juga. Ada tulis petala. Bumi pun ada petala dia. Di mana dikatakan wahwa mahallu iblisa. Tempat iblis dan tentera-tenteranya. Wajunu dihi. Begitu juga tempat ruh orang-orang kafir. Okay, ini uslub Al-Quran. Wa ma adraka ma sijjin, uslub ta'ajub, uslub menidakkan. Kamu tak tahu apa itu sijjin. Makna dia ma kitabu jinin.
Apa dia kitab sijin itu? Dianya adalah kitabun marqum. Tafsir kepada marqum, makhtum, yang disilkan. Yang disil, yang dicop dah. Kena dah. Dah kena dah. Yang ni hak orang fujar. Wailun, celakalah pada hari itu, yauma izin, bagi orang-orang yang mendustakan, iaitu alladhi yukazzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan tentang hari din. Hari agama artinya hari jaza, hari pembalasan. Badalun, hubungan allazi dengan mukazzibin. Apa hubungan dari segi nahwu? Dia kata badal. Maknanya sini kita boleh ganti dengan allazi terus. Wailun yauma izin lilladzina yukazzibuna biyaumiddin. Boleh terus macam tu. Ataupun dari segi grammar dia kata bayanun. Yang ni sifat. Siapa itu mukazzibin? Iaitu orang-orang yang sini. Yang. Maknanya sifat. Sifat di sini disebut secara umumnya bayan. Keterangan bagi lil mukazzibina. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Dan tidaklah mendustakan hari kiamat, ad-din tadi, yaumiddin, melainkan kullu mu'tadin. Setiap yang mu'tadin, kalau tak faham dia, tengok mutajawizi. Boleh tak? Yang melampaui had, al-haddi. Orang yang melampaui had. Had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat lagi kepada mu'tadin tadi, kullu mu'tadin tadi ialah sifat dia asimin. Ini sirah ni kita panggil sirah mubalaghah, fa'ilun. Sangat-sangatlah. Siratul mubalaghatin. Sangat-sangat berdosa. Siratul mubalaghah. Kemudian digambarkan tentang melampaui batas dia tu macam mana. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibaca kepada setiap yang melampau itu ayat-ayat kami, maksudnya Al-Quran. Ini kan setiap orang tadi, orang yang melampau tadi. Orang yang melampau itu akan berkata, hazihi, ini adalah ayat-ayat Quran ni ialah asatirul awwali. Cita-cita dongeng orang-orang yang dahulu kala. Orang-orang yang awal artinya orang-orang yang dahulu kala. Asatir, tafsir dia hikayat. Hikayat makna cerita-cerita je. Cerita-cerita hikayat. Kita pun sebut hikayat kan. Cerita-cerita dongeng. Allati sutirat, yang ditulis zaman dahulu, qadiman. Dia punya singular dia, ni asal tadi. Asatir, plural. Singular dia adalah jamak kepada jam'u usturatin. Singular dia lah. Yang ni jamak bagi usturah. Usturah, singular dia. So dia kata bidhammi. Baca dengan dhammah, artinya hamzah dia tu baca dengan dhammah. Orang moden sekarang ni kan, baris tu dah bubuh, dulu tak ada baris ni, semua ni tak ada baris ni. Jadi sebab tu kena sebut bidhammi, baca dengan dhammah. Bidhammi. Ataupun singular dia ialah istirah. Jam'u istiratin. Singular dia istirah. Baca dengan kasrah. Hamzah tu. Bil kasri. Okey, kalla kan tadi ada haqqan. Satu lagi penafian. Kalla rad'un. Penafian, penolakan. Zajrun. Sama mana. Rad'un, zajrun. Penolakan. Penafian. Menafikan apa yang mereka lakukan ni dah. Melampau tadi. Kalla, tidak sekali-kali sepatutnya mereka tak buat kelakuan yang melampau itu. Ini adalah ancaman, sekatan kepada liqaulihim, kepada kata-kata mereka yang demikian. Zalika. Mana kata-kata mereka kata asatirul awwalin, Quran. Bal, sebenarnya perbuatan mereka kata begitu tu mereka dikuasai oleh nafsu, yang diibaratkan sekarang dengan makan yaksibun, apa yang mereka usahakan itu. Rana dalam bahasa Arab makna dia ghalaba, menguasai. Rana pakai ala, menguasai atas hati-hati mereka
Bila menguasai, maka dia akan tutup dah. Faghasyaha. Maka akan menutup hati mereka. Apa yang menutup? Makan yaksibun. Apa yang mereka usahakan. Used to earn. Apa yang mereka selalu usahakan semasa di dunia. Semua pun tak jelas. Apa yang mereka usahakan tu? Iaitu kederhakaan. Al-ma'asi. Banyak derhaka ni. Derhaka-derhaka yang mereka lakukan. Jadi, bila ditutup, erti dia macam karat lah. Hati mereka tu ditutup oleh karat. Fahuwa, tutupan tu seperti kassadai. Seperti karat. Kalla. Ini pun makna hak. Sebenarnya. Benar sekali. Sesungguhnya, mereka itu, yauma izin pada hari itu, an rabbihim, daripada Tuhan mereka, lamahjubuna, akan dihalang. Akan dihijabkan. Maka la yarau nahu. Mereka tidak akan dapat melihat Allah Ta'ala dalam tafsir nanti disebut melihat rahmat Allah Ta'ala. Maknanya syarah kepada ni lah Jalalain ni. Summa innahum, kemudian, tengok kemudian ni kan, sebut kemudian pula. Maknanya apa tu? Jauhnya hubungan antara rahmat Tuhan di sini dengan kecelakaan yang mereka akan perolehi. Summa ni, azab sini kan lama ni. Azab maksudnya azab tak boleh terima rahmat Tuhan ni kan. Lama. Bukannya sekejap kemudian azab yang lain pula. Tak lama. Kemudian masuk azab baru pula. Summa kan. Innahum lasalul jahim. Sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka jahim. So salu diterjemahkan dengan siladakhilu. Sebab sini guna isim fa'il solin. Jamak dia soluna. Bila idafah buanglah nun. Jadi dakhiluna. Bila idafah jadi dakhilu saja. Lasalu ay ladakhilu an-nari. So mereka akan masuk dalam neraka yang muhriqati. Neraka yang membakar. Salu ni yang akan masuk ke dalam api yang akan membakar. Salu artinya masuk, yang akan masuk. Tapi masuk khusus untuk terbakar, dibakar oleh al-jahim. Neraka yang sifat dia muhriqah, yang akan membakar. Summa yuqalu lahum. So qala mesti pakai li lah, berkata kepada. So summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka. Ini dia azabnya. Hadzal azab. Ini dia azabnya. Allazi kuntum bihi tukadzibun. Yang dulunya selalu kamu mendustakan tentangnya. Kalla. Sini masih lagi guna haqqan. Benar sekali. Sesungguhnya kitab al-abrar. Kitab sini bukan satu kitab saja. Banyak kitab lah amalan orang kafir ni. Kutuba amalan. A'mali. Kitab suratan sini kan terjemahan tadi. Kitab suratan amalan orang-orang mukmin. Mukminina. Al-abrar mukminin yang as-sadiq. Sadiq ini yang benar dalam keimanan mereka. Iman. Orang yang betul-betul benar iman panggil abrar. So kitab tu duduk di mana? La fi illiyina. Okey, tafsiran illiyina banyak kan? Sila ada orang kata huwa kitabun, sebuah kitab yang jami', yang mengumpulkan. Li, tak perlu terjemah, mengumpulkan a'mali, amalan-amalan yang baik, khairi minal malaika, daripada pihak malaikat. Maksud amalan-amalan malaikat dan amalan-amalan mukminin, orang-orang mukmin di kalangan saqalaini, di kalangan dua saqalain. Dua saqalain artinya manusia dan jin. Yang kedua, tafsiran kepada illiyin ialah macam si jin tadi, tempat. Kitab ni duduk di tempat. Wa makan. Kalau tadi tempat tu duduk bawah, yang ni duduk di atas langit. Fis samai. Yang ketujuh, as-sabi'ati. Kitab tu memang tersimpan di sana. Allah dah catat dah.
Orang-orang yang Lauhul Mahfuz kan. Orang yang sebegini. Amalan dia sebegini, yang jahat. Duduk di bawah tahta al-arsy. Langit ketujuh duduk bawah kan? Bawah arsy. Wa ma adraka, terjemahan lafzi, apakah yang memberitahu kamu wahai Muhammad? Wa ma adraka wa ma a'lamaka. Ma illiyuna, apa itu? Illiyuna. So dengan bahasa yang mudah, ma kitabu illiyina. Kitab illiyun tu apa benda? Setengah ulama kata dia tak ada singular ni. Ada jamak aja. Illiyun, illiyin. Ada yang kata ada. Illiyun, illiyuna. Huwa kitabun marqum. Ia adalah kitab yang tadi yang telah disilkan. Maktumun. Ada cop khusus untuk orang ni. Yashhaduhu al-muqarrabuna. Yang disaksikan oleh malaikat. Malaikat ni tafsir kepada muqarrabun di kalangan. Yang didekat, mereka yang didekatkan di sisi Tuhan di kalangan malaikat. Minal malaikati. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang abrah, mukmin yang sadiq tadi, lafi, akan berada dalam syurga na'im. Jannatin. Lafi na'imin fi jannatin. Alal araiki, duduk atas dipan-dipan, pelamin-pelamin. As-sururi. Alas sururi. Katil lah. So, katil. Katil macam sofa. Fil hijali. Dalam kelambunya. Ada sekali dengan langsirnya. Dalam langsirnya. Bersama dengan langsirnya. Yang zuruna, mereka melihat. Ma'u'tu, apa yang mereka diberikan. Minan na'im, berupa kenikmatan. Ta'rifu, kamu kenal. Ini mubalaghah kan. Dia guna seorang-seorang ni. Orang yang membaca ni, setiap orang kenal. Ta'rifu, kamu akan kenal. Fi wujuhihim, pada wajah mereka ada nadratan na'im. Ada terjemahan kepada nadrah, bahjah. Ceria lah. Keceriaan at-tana'um, menerima kenikmatan. Dia tak cukup dengan ceria, dia mesti ada sekali dengan keindahan. Wa husnahu. Bila terima nikmat tadi, akan ceria lah kan muka. Bila terima nikmat ni, akan indahlah muka. So, dua sekali lah. Nadrah ni. Asal nadrah ni segar, muka dia tidak burung. Yusqawna, mereka akan diberi minum. Min rahiqin, min khamrin. Tafsir kepada rahik ialah khamrin. Bukan semata-mata arak, tapi arak yang pure. Khalisatin. Arak mu'annas. Khalisatin ada ta. Yang pure daripada, ataupun bebas daripada ad-danasi, daripada kotoran. Sama ada kotoran, betul-betul kotoran, ataupun kotoran maknawi yang memabukkan. Dan rahik ni dia makhtum. Sama juga. Dia apa tu? Yang ada seal khas. Ala ina'iha. Atas bekas dia. Cawan dia ke ataupun piala dia. Ada seal dia khas untuk dia. La yafukku. Tidak membuka khatmaha. Cop dia tadi. Atau tutupannya. La yafukku. La yafukku khatmaha. Tutupan dia. Melainkan hum. Mereka sahaja. Mana gelas tu ada tutupan. Orang lain tak boleh buka. Melainkan mereka saja yang boleh buka. La yafukku khatmaha illahu. Okey, sifat kepada arak ni kan yang satu makhtum, yang kedua khitamuhu, akhiran dia. Sebab tu dia punya tafsir akhiru syurbihi. Khitamuhu mana akhiran minum. Akhirannya akhiran minum. Akhiru syurbihi, akhir minum dia akan yafuhu, akan tersebar, akan merebak, akan keluar daripadanya raihatu, bau al-miski, kasturi. Tegukan yang terakhir tu kan, kalau arak kan dia bau masam tu, tapi yang ni tak, bau kasturi. Wa fi zalika, pada yang demikian tu sepatutnya
maka hendaklah pada yang demikian, maka hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Al-mutanafisun. Orang yang suka berlomba ni sepatutnya berlomba pada perkara ni. So masuk berlomba di sini ialah falyarghabu. Hendaklah beria-ria. Beria-ria bil mubadarati, kepada bersegera ila ta'atillah, kepada mentaati Allah Ta'ala. Maknanya berlomba-lomba untuk dapatkan benda ni kena taat kepada Allah lah kan. Barulah dapat. Sifat yang ketiga kan, kepada arak tu. Wa mizajuhu, campuran arak itu adalah, mizaj ni tafsiran dia ma yumzaju bihi, apa yang dicampur. So apa yang dicampurkan. So biasanya arak apa kan dia, orang putih dia duk campur kan. Bubuh something lah nak suruh kick. So wa mizajuhu min tasnimin. Apa dia tasnim? Mizaj tu campuran dia mari daripada mana? Dia pegang gelas, ada arak tu, hitam tu. Kemudian nak campur apa? Campur tu dia ada mata air yang berterbangan, kata duduk tempat tinggi, mari duduk cuah. So dia kata tasnim fussira, ditafsirkan dengan firman Allah ainan. Cuma kalau tafsir kenapa ini bagi atas? Fanasbuhu, nasab dianya ialah dengan amdahu muqaddaran, dengan kalimah amdahu yang ditakdirkan ada di sini. So Arab kan kalau dia nak muji sesuatu, tiba-tiba aja dia bagi ataskan. Maksudnya memujilah. Minta senin ni kan, Allah, tak ada yang lebih sedap daripada dia. Aku pujilah dia tu sebagai matahari yang terhebat. Amdahu ain. Yang yashrabu biha al-muqarrabuna, yang akan orang-orang yang didekatkan kepada Allah akan minum daripadanya. Min. Pakai min kan? Akan minum daripadanya. Ini kalau kita nak pakai yashrabu lah. Tapi kalau kita bukan pakai yashrabu, tapi makna yashrabu yang dimaksudkan di sini ialah lazat. Maka au dummina, maka dikandungkan. Yashrabu ni kita kandungkan dia dengan makna, kandungkan yashrabu ni dengan makna iltazza yaltazzu. Yaltazzu. Yang mana orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala ni akan merasai kelazatan dengannya. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang melakukan jenayah, kejahatan, berdosa, seperti Abu Jahal, ka Abi Jahlin wa nahwihi, Wa'il dan sebagainya, kanu, dulu mereka, minal ladzina amanu yadhakuna, mereka mentertawakan. Pakai min sini duduk depan, kerana nak sifatkan kejahatan mereka ni kan. So mereka ni buat jahat kepada bukan orang lain ni, kepada orang beriman ni. Jahat sungguh. So tidak mengemukakan awalnya kejahatan mereka tak. Ni orang yang tak sepatutnya mereka ejek ni. Diletakkan awal lagi. Mereka ni mengejek-ngejek orang-orang yang beriman. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Seperti Ka'ammarin, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Bilali dan sebagainya. Wa nahwi hima. Yadhakuna, mereka mentertawakan kerana istihzaan, kerana mempersenda-sendakan mereka. Bihim. Bi jangan terjemah. Istihzaan bihim. Apa lagi sifat mereka? Wa idza marru, apabila mereka melalui. Sini dalam Jalalain dia kata yang melalui di sini. Kalau tadi kita terjemah yang melalui tadi orang kafir kan, boleh dua-dua lah. Yang sini dia terjemah maru di sini ialah orang mukmin. Apabila mereka melalui, mereka ni orang mukmin, melalui mereka yang jahat tadi, maka mereka yang jahat tadi akan yataghamazuna. Yataghamazuna mana mengisyaratkan. Yushirun al-mujrimuna, orang yang berdosa tadi, orang yang jahat tadi, yang berdosa tadi akan mengisyaratkan kepada orang mukmin, ilal mu'minina. So isyarat dengan jafni, dengan kelopak mata mereka,
dan juga dengan kening mereka, al-hajibi, kerana istihzaan, kerana mempersenda-sendakan mereka. Wa idzan qalabu, inqalaba yang kelibu sama ada dengan raja'u, bila mereka pulang kepada keluarga mereka, ahlihim, inqalabu, mereka akan pulang dalam keadaan gembira, fakihina. Ada dua kiraat ni. Wa fi kiraatin, satu kiraat tanpa alif, fakihina. Apa maksud fakihina? Mereka mu'jabina, mereka gembira lah, mereka takjub dengan menyebut mu'jabina bizikrihim, mereka takjub, seronok dengan mereka menyebut orang mukmin. Bizikrihim al-mu'min, mereka sebut-sebut orang mukmin dalam keadaan seronok dan gembira. Takjub di sini maksudnya teruja dan seronok lah. Wa idza ra'auhum, apabila mereka melihat, yakni ra'au al-mu'minina, ra'awul mu'minina, apabila mereka melihat orang mukmin, mereka akan kata qalu inna haula'i ladalluna, sesungguhnya mereka ini orang yang sesat. Tengok Quran guna kan, kalau untuk orang kafir tadi Quran guna ulaika, jauh maknanya jauh daripada rahmat. Tapi kalau untuk orang mukmin, Quran guna ini, dekat dengan Tuhan. Inna haula'i ladalluna, mereka ini sesat, liimanihim, kerana mereka beriman dengan Muhammad, bi Muhammadin, liimanihim, kerana mereka beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, qala ta'ala, sepatutnya mereka tak kata, mereka tak ada hak untuk berkata, mereka tidak diutuskan di dunia ni untuk menjaga orang mukmin. Mukmin ni Allah yang jaga. Wa ma ursilu al-kuffaru, dan tidaklah diutuskan mereka, yakni orang kufar itu, sebagai hafizina, penjaga, alaihim, kepada orang mukmin. Him tu ditafsirkan dengan mukminina. Jaga tu hafizina lahum. Jaga apa? Jaga diri mereka. Jaga diri orang mukmin dan jaga amalan orang mukmin. Setengah-setengah kitab dia tak setuju guna lahum. Jaga sini ambil jaga perihal orang mukmin lah, maknanya amalan umum, bukan jaga sakit demam orang mukmin. Hatta yarudduhum ila masalihim, sehinggalah yarudduhum ila masalihim. Maksud dia, mereka tidak diutuskan untuk menjaga amalan orang mukmin, sehinggalah sepatutnya mereka mengembalikan orang mukmin ni kepada maslahat mereka sendiri. Maslahat mereka sudah kepada mereka kan. Ini hatta yarudduhum ila masalihim ay bal umiru bi islahi anfusihim la bi islahi mu'minah. Betul lah. Hatta yarudduhum, sehingga mereka mengembalikan diri mereka kepada maslahat mereka. Tak boleh mereka jaga maslahat orang mukmin. Fal yauma, pada hari itu, ini hari kiamat, alladhina amanu minal kuffar yadhakuna, orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang kafir. Dia terbalik ni tahu. Sepatutnya pada hari itu orang-orang yang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Dan orang yang beriman ni orang yang mentertawakan orang beriman kan. Mereka mentertawakan orang kafir dalam keadaan mereka melihat kepada orang kafir itulah dalam kehinaan. Dan waktu itu orang mukmin duduk di atas alal araik, atas dipan-dipan, atas sofa-sofa, atas katil-katil mereka, bersenang lenang. Daripada min manazilihim, daripada tempat tinggal mereka, yang zuruna ila, mereka melihat kepada orang kafir. Ada kan saya kata ada hijab yang dibuka. Wahum, dalam keadaan orang kafir itu yu'azzabuna, sedang diazab. Lalu mereka pun mentertawakan mereka sebagaimana kama dhahikal kuffaru, sebagaimana orang kafir mentertawakan mereka di dunia. Ini sejenis azab. Bila ditertawakan, sejenis azab kepada mereka. Kemudian dikatakan kepada orang beriman, baik, kamu dah tengok kan mereka diazab. Kamu tak tengok kan sekarang ni mereka telah dibalas? Tengok ke tak tengok? Aku dah tengok. Puas hatilah. Puas hati. Hal suwiba, adakah mereka dibalas
diberi pahala sini. Ada makna dua tu. Satu saub, makna juzia, dibalas. Satu makna diberi pahala kan. Hal suwiba juzia. Adakah dibalas orang kafir terhadap makan yaf'al, terhadap apa yang mereka telah lakukan dulu. So jawapannya na'am lah. Kami dah tengok. Wallahu a'lam bissawab.